لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih pengurusi majlis yang mana pengurusi majlisnya mengenali saya dah lama katanya. Saya tak kenal dia sebab dia tak terkenal. Saya dikenali sebab terkenal. Terima kasih juga pada Tuan Nazir serta seluruh ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah. Taubah surah ke-9 pada ayat 40. Ayat ini bakal menjawab matlamat hijratul Rasul. Apa matlamat? Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Untuk apa? Ayat ini akan menjawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Idh akhrajahu alladhina kafaru. Thaniya ithnaini. Idh huma fil ghari. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Surah At-Taubah, surah ke-9 pada ayat 40 yang bermaksud, sekiranya kamu tidak memberi pertolongan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberi pertolongan kepada beliau. Ketika beliau diusir daripada kampung halamannya oleh puak-puak musyrikin Mekah. Dan ketika kedua-dua mereka berada di dalam Gua Thur. Yang seorang lagi itu ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat yang qarib itu, jangan kamu bersedih hati. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Lalu Allah turunkan ketenangan ke atas kedua-dua mereka. Dan juga pertolongan dengan tentera-tentera yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia. Dan kami jadikan, kata Allah, seruan orang-orang kafir itu rendah dan hina. Dan kalimahku, yakni agama Islam, yang paling tinggi. Dan adalah Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. At-Taubah surah ke-9 ayat 40. Tuan-tuan dengar semula. Matlamat hijratul Rasul ialah wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Yakni untuk meletakkan Islam di atas. Sebab apa? Di bumi Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibenarkan untuk beramal dengan perintah-perintah Allah. Justru Allah memerintahkan beliau terlebih dahulu berhijrah buat seketika ke bumi Madinah. Bila sampai di sana, apa yang berlaku? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegakkan sebuah negara Islam yang pertama. Masyarakatnya juga majmuk.
Ada Yahudi, ada Islam. Mungkin tak ada agama apa dah. Macam kita Indonesia ni lah, majmuk juga. Multi-racial country. Setelah tertegaknya sebuah negara Islam yang pertama, bila ada negara, ada pemimpin, ada rakyat, dia kena ada undang-undang dan peraturan hidup. Mana dalil Quran? Dalil Quran Al-Qasas surah ke-28 ayat 85, muka surat 624, tafsir Arab Saudi. Kenapa disebut tafsir Arab Saudi? Yang tafsir itu para ulama Indonesia, tetapi tafsir tersebut disahkan, ditahqiqkan oleh kerajaan Arab Saudi. Saya tak pasti ada kat sini, saya pun tak sempat nak cari kitab tu, kejap lah. Ini kitab Arab Saudi. Muka surat 624, surah Al-Qasas, surah ke-28, ayat 85. Yang begitu jelas. Perintah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya melaksanakan hukum hakam Islam. Dia faham tak ni? Macam mana tuan-tuan faham? Saya belum urai lagi. Hebat daripada aku pula dah. Kita minum dulu. Pimpinan Ar-Rahman ada? Pimpinan Ar-Rahman. Keluaran Jabatan Perdana Menteri. Ada tak? Kalau siapa yang rajin bangun cari tengok. Ada Profesor Mahmud Yunus sebut. Saya akan sebut muka surat, tuan-tuan dengar ni. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin." Saya tak nak terjemah, dengar. Muka surat 624 insya-Allah. Kalau muka surat lain saya balik awal. Hari ni sejuk sikit tuan-tuan, sejuk. Ayat 85 muka surat 624. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya, cuba dengar, yang mewajibkan atasmu, yakni Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Berhenti kat situ. Nak petikai apa lagi? Ini matlamat Hijratul Rasul. Pertama, menegakkan negara Islam untuk meletakkan Islam di atas. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Rawahu Al-Baihaqi. Islam itu tinggi dan tidak ada apa yang dapat menandingi ketinggian Islam. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Ali Imran surah ketiga ayat 19. Sesungguhnya agama yang benar lagi diredai di sisi Allah hanya Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah surah kelima di pertengahan ayat ketiga. Aku redha Islam saja sebagai agama. Boleh tuan-tuan? Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Dalam Al-Quran ada hukum hakam, ada hudud, ada qisas. Hudud ada 6 ayat. Al-Baqarah 217, Al-Maidah 33, Al-Maidah 38, Al-Maidah 90, An-Nur ayat 2 dan 4. Qisas ada 2. Al-Baqarah 178, 179, Al-Maidah 45. Selain pada hudud dan qisas dinamakan ta'zir. Ta'zir ni dia guna discretion, budi bicara hakim. Dia faham tak ni?